Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video pada kali ini kita akan belajar Matematik Tingkatan 1, Bab 1, Nombor Nisbah. Cikgu akan fokuskan subtopik 1.4, perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Mari kita lihat standard pembelajaran pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada garis nombor. Kedua, murid dapat membanding dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib. Yang ketiga, membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang melibatkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Mari kita lihat yang pertama, mewakilkan perpuluhan pada garis nombor. Apa itu perpuluhan? Perpuluhan positif ialah perpuluhan yang lebih besar daripada sifar. Manakala perpuluhan negatif ialah perpuluhan yang kurang daripada sifar. Bagaimana kita hendak mewakilkan perpuluhan pada garis nombor? Sama seperti yang kamu telah pelajari sebelum ini, bagaimana hendak mewakilkan integer positif dan integer negatif pada garis nombor. Begitu juga mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor. Pada garis nombor terdapat sifar di tengah-tengah. Nombor yang berada di sebelah kanan sifar adalah perpuluhan positif. Nilai dia adalah positif, di mana nilainya lebih besar daripada sifar. Manakala nombor yang berada di sebelah kiri sifar, nombor itu adalah perpuluhan negatif dan nilainya lebih kecil daripada sifar. Mari kita lihat contoh. Wakilkan perpuluhan yang berikut pada garis nombor. Diberi negatif 1.3, sifar perpuluhan 4, 1.5, negatif sifar perpuluhan 7 dan sifar perpuluhan 9. Okey, daripada nombor-nombor yang diberi, kita kena pasti ada berapa perpuluhan positif dan berapa perpuluhan negatif. Okey, perpuluhan positif ada berapa? Okey, kita bulatkan. Okey, cikgu bulat perpuluhan positif. Okey, ada 1 sifar perpuluhan 4. Okey, 2, 1.5 dan 3 sifar perpuluhan 9. Okey, kita tengok pula perpuluhan negatif. Okey, ada 1, negatif 1.3 dan 2, negatif sifar perpuluhan 7. Jadi kita boleh nampak di situ perpuluhan positif lebih daripada perpuluhan negatif. Perpuluhan positif ada 3, manakala perpuluhan negatif ada 2. Okay, jadi kalau positif ada 3, negatif ada 2, maksudnya positif sebelah kanan kan? Sebelah kanan sifar, jadi sebelah kanan itu lebih daripada sebelah kiri. Okay, kita mula dengan kita lukis pada garis nombor lah. Okay, pada satu garis lurus, cikgu tandakan sifar. Okay, kita mula dengan sifar. Okay, tanda mana sifar. Kamu jangan mula sifar daripada paling hujung sebelah kanan atau paling hujung sebelah kiri. Okay, sifar mesti berada di tengah. Okay, so cikgu tanda sifar di sini. Okay, kita buat perpuluhan positif dahulu. Kalau perpuluhan positif sebelah kanan atau kiri sifar? Sebelah kanan. Okay, kita buat sebelah kanan. Okay, buat satu garis sebelah kanan. Okay, ini satu garis ini mewakili sifar perpuluhan 1. Okay, selang dia perpuluhan 1 lah, 0.1. Okay, ada tak 0.1 di sini, sifar perpuluhan 1? Tak ada. Okay, kita teruskan lagi. Sifar perpuluhan 2, sifar perpuluhan 3, sifar perpuluhan 4. Ada tak sifar perpuluhan 4? Okay, ada kan? Okay, ni. Okay, tulis sifar perpuluhan 4. Okay, teruskan. Sifar perpuluhan 5, sifar perpuluhan 6, sifar perpuluhan 7, sifar perpuluhan 8, sifar perpuluhan 9. Okey, ada sifar perpuluhan 9. Tulis sifar perpuluhan 9. Kita teruskan lagi. 1 perpuluhan sifar,
1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Okey, ada 1,5 ni. Okey, jadi tulis 1,5. Okey, dah habis nombor perpuluhan positif. Okey, sekarang kita buat perpuluhan negatif di sebelah kiri sifar. Okey, sebelah kiri Okey, buat satu garis. Ini mewakili negatif sifar perpuluhan 1. Okey, kemudian negatif sifar perpuluhan 2, negatif sifar perpuluhan 3, negatif sifar perpuluhan 4, negatif sifar perpuluhan 5, negatif sifar perpuluhan 6, negatif sifar perpuluhan 7. Okey, ada negatif sifar perpuluhan 7. Tulis negatif sifar perpuluhan 7. Okey, sambung lagi. Negatif sifar perpuluhan 8, negatif sifar perpuluhan 9, negatif 1 perpuluhan sifar, negatif 1,1, negatif 1,2, negatif 1,3. Okey, ada negatif 1,3. Tulis negatif 1,3. Okey, jadi dah siap. Semak balik ada berapa nombor di sebelah kanan sifar? Ada 3. Ada 1, 2, 3. Okey, ada 3 perpuluhan positif dan ada berapa perpuluhan negatif di sebelah kiri sifar? Ada 1, 2. Okey, jadi siap kita punya garis nombor. Slide seterusnya, membanding dan menyusun perpuluhan. Seperti yang kamu dah belajar sebelum ini, semakin jauh suatu nombor positif daripada sifar, semakin besar nombor itu. Okey, maksudnya kalau kamu tengok anak panah yang berwarna merah jambu tu, dia semakin ke kanan. Okey, semakin ke kanan maksudnya dia makin jauh daripada sifar, maka nombornya semakin besar. Itu untuk nombor positif ataupun perpuluhan positif. Manakala semakin dekat suatu nombor negatif dengan sifar, semakin besar nombor itu. Okey, kalau kamu tengok anak panah berwarna hijau itu adalah mewakili nombor negatif ataupun perpuluhan negatif. Okey, dia makin hampir, makin dekat dengan sifar. Jadi kalau dia makin hampir dengan sifar, maka nombor dia semakin besar. Mari kita lihat contoh. Untuk membanding dan menyusun nombor perpuluhan, kita ada dua tertib. Tertib menaik dan menurun. Kita tengok soalan nombor 1. Banding dan susun perpuluhan yang berikut mengikut tertib menaik. Kalau menaik daripada kecil ke besar atau besar ke kecil, mestilah daripada kecil ke besar. Jadi daripada senarai nombor perpuluhan yang diberi, kenal pasti manakah perpuluhan yang paling kecil. So kalau dalam senarai itu ada perpuluhan negatif, ada perpuluhan positif, maksudnya perpuluhan negatif adalah lebih kecil lah kan. Jadi kita tengok ada berapa perpuluhan negatif. Ada 1, ada 2, ada 3. Antara 3 perpuluhan negatif ini manakah paling kecil? Yang paling kecil ialah yang paling jauh dengan sifar. Kalau kamu lukis pada garis nombor, kamu boleh nampaklah mana nombor yang lebih jauh daripada sifar. So antara negatif 1,4, negatif sifar 0,5 dan negatif 1,2, mana yang paling jauh dengan sifar? Mestilah negatif 1,4. Jadi negatif 1,4 adalah nombor yang paling kecil. Yang paling kecil kita tanda nombor 1. Yang kedua kecil. Antara negatif sifar 0,5 dengan negatif 1,2. Mana? Ini kan negatif 1,2. Ini 2 terkecil. Dan 3 terkecil yang inilah negatif sifar 0,5. Seterusnya kita tengok nombor positif. Ada 3 nombor positif. Sifar 0,7, 1,9 dan sifar 0,3. Antara 3 nombor ni mana paling kecil? Sifar 0,3. Jadi ini ialah nombor 4. Kemudian sifar 0,7, nombor 5. Dan last sekali
1.9. Jadi ini nombor 6. Maksudnya ini paling besar lah. Okey, kita dah tahu kedudukan masing-masing, mana paling kecil, mana paling besar. Jadi jawapan dia kamu susunlah daripada nombor 1 hingga nombor 6. Okay, sama dengan yang paling kecil, nombor 1 ialah negatif 1.4. Yang kedua, negatif 1.2. Yang ketiga, negatif 0.5. Yang keempat, 0.3. Yang kelima, 0.7. Dan yang keenam, yang paling besar ialah 1.9. Okey, jadi cukup kita senaraikan 6 nombor perpuluhan yang diberi daripada kecil hingga ke paling besar. Okey, seterusnya nombor 2. Banding dan susun perpuluhan yang berikut mengikut tertib menurun. Okey, kalau menurun apa? Daripada kecil ke besar atau besar ke kecil? Menurun mestilah daripada besar ke kecil. Okey? Okey, kita tengok nombor-nombor yang diberi. Okey, kita tengok mana nombor yang besar. Yang besar mestilah perpuluhan positif. Okey, kita tengok mana perpuluhan positif. Ada berapa? Ada 1, 2 dan 3 ini. Okey, antara 3 perpuluhan positif ini manakah paling besar? Mestilah 2.79. Jadi ini nombor 1 paling besar. Okey, yang kedua yang mana? 1.35 atau 1.53? Okey, 1 sama. Okey, kalau nombor di depan dia sama, kita tengok nombor yang kedua dia. Okey, nombor kedua dia 3 dengan 5 mana lebih besar? Mestilah 5 kan? Jadi 1.53 nombor 2. Okey, kemudian ini nombor 3. Okey, habis nombor positif. Kemudian nombor negatif. Ada 3. 1, 2, 3. Okey, nombor negatif antara 3 ini mana yang paling besar? Negatif 2.12, negatif 2.44 atau negatif 1.42. Yang mana lagi besar? Yang lagi besar ialah yang lagi hampir dengan sifar. So antara 3 tu mana yang lagi hampir dengan sifar? Negatif 1.42. Okay, 1 lebih hampir dengan sifar. Jadi ini nombor 4. Okay, nombor 5. Okay, dua-dua ni negatif 2, negatif 2. Okay, depan dia sama. Kita tengok nombor kedua dia. 1 dengan 4. Kalau 1 dengan 4, mana yang lebih hampir dengan sifar? Mestilah 1. Jadi yang kelima ialah negatif 2.12. Jadi yang ini yang terakhir, yang paling kecil. Okey, dah dapat nombor 1 hingga 6 dan kamu susunlah. Tulis balik daripada nombor 1 hingga 6. Sama dengan nombor 1 tadi 2.79. Yang kedua 1.53. Yang ketiga 1.35. Nombor 4 negatif 1.42. Nombor 5, negatif 2.12 dan yang terakhir negatif 2.44. Okey, jadi jawapan dia inilah. Okay? Seterusnya, gabungan operasi melibatkan perpuluhan. Apa itu gabungan operasi? Gabungan operasi ialah pengiraan yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Untuk menyelesaikan gabungan operasi, kamu mestilah ikut tertib operasi. Apa itu tertib operasi? Okey, yang pertama, kamu kena selesaikan kurungan. Diikuti dengan darab atau bahagi. Bermula dari kiri ke kanan. Maksudnya kamu buat apa yang berada di sebelah kiri dulu. Kalau bahagi dulu berada di sebelah kiri, maka kamu kena selesaikan bahagi dahulu. Dan yang terakhir, barulah kamu selesaikan operasi tambah atau tolak. Juga dari kiri ke kanan. Mari kita lihat contoh soalan gabungan operasi.
Hitung yang berikut. Soalan A. Apakah operasi yang terlibat dalam soalan A? Apa operasi? Operasi darab dengan tambah. Jadi antara dua operasi ni kita nak selesaikan yang mana dahulu? Darab atau tambah? Mestilah kita selesaikan darab dahulu. Okey, jadi darab ialah dua nombor yang pertama ini. Negatif 3.04 darab 0.3. Okey, ambil kalkulator, tekan negatif 3.04 darab 0.3 dapat berapa? Dapat negatif 0.912. Okey, yang belakang ni kamu salin balik, tambah kurungan negatif 1.16. Okey, operasi seterusnya ialah tambah. Operasi di sini ialah tambah. Tetapi dalam kurungan ni kalau kamu nampak ada tanda negatif. Jadi ada dua tanda di sini, satu positif dan satu negatif. So apa perlu kita buat kalau ada dua tanda? Kalau ada dua tanda, kita mesti jadikan dia satu tanda. Ingat lagi tak yang kita belajar sebelum ni? Kalau positif dengan positif akan jadi positif. Kalau positif dengan negatif akan jadi negatif. Kalau negatif dengan positif akan jadi negatif. Dan negatif dengan negatif akan jadi positif. Okay, jadi ini positif dengan negatif akan jadi negatif. Akan jadi tolak lah. Okay, jadi kita tulis balik di bawah dia. Negatif 0.912. Okey, ni tadi sudah jadi negatif atau tolak 1.16. Okey, jadi tekan kalkulator. Negatif 0.912 tolak 1.16 akan dapat negatif 2.072. Ini jawapan untuk soalan A. Kita lihat soalan B. Apakah operasi yang terlibat? Kita ada kurungan. Okey, di sini ialah kurungan dan kita ada bahagi. So, kita nak selesaikan yang mana dahulu? Mestilah kita selesaikan kurungan. Okey, jadi kurungan ini kurungan sama dengan, tulis balik 5.1. Okey, tapi kalau kamu tengok dalam kurungan itu ada dua tanda ini, negatif dengan negatif. Okey, ingat kalau ada dua tanda mesti jadikan satu tanda dahulu. Okey, negatif dengan negatif jadi apa? Jadi positif. Jadi positif. Jadi dekat sini dalam kurungan ni tadi 5.1 jadi tambah 1.4. Okey, atas ni tadi 1.4 Okey, tutup kurungan. Okey, kemudian yang belakang ni kamu sambung, tulis bahagi kurungan negatif 0.8. Okey, jadi masih ada kurungan di sini, yang di depan ini masih ada kurungan. Okey, ini kurungan jadi kamu kena selesaikan yang di dalam kurungan terlebih dahulu. Jadi 5.1 tambah 1.4 dapat 6.5. Bahagi negatif 0.8. Tekan saja kalkulator 6.5 tekan bahagi. Buka kurungan negatif 0.8 tutup kurungan. So dapat berapa? Dapat negatif 8.125. Okey, jawapan dia negatif sebab 6.5 ialah positif. Positif bila bahagi dengan negatif akan dapat negatif. Yang terakhir bagi subtopik 1.4, masalah melibatkan perpuluhan, iaitu soalan berkaitan penyelesaian masalah. Diberi satu situasi di mana kamu perlu menyelesaikan situasi tersebut. Kita lihat contoh ini. Sebuah kapal selam berada pada kedalaman 35.7 meter dari permukaan laut. Kapal selam itu menyelam 2.55 meter setiap minit selama 20 minit. Kemudian, kapal selam itu bergerak 17.6 meter ke atas. Apakah kedudukan akhir kapal selam itu?
Okey, bagi situasi yang diberi ini, pertama sekali kamu kena keluarkan maklumat yang diberi. Okey, kita tengok ayat yang pertama. Sebuah kapal selam berada pada kedalaman. Okey, cikgu nak gariskan maklumat yang pertama ni. Kedalaman 35.7 meter dari permukaan laut. Apa maksudnya tu? Ini kamu kena tentukan sama ada dia positif atau negatif. Okey, nak tentukan, kamu tengok daripada ayat yang diberilah. Okey, kata kunci dia apa? Kedalaman 35.7 meter dari permukaan laut. Okey, permukaan laut. Katakan ini permukaan laut. Kedalaman maksudnya kapal selam itu mestilah berada di dalam laut kan? Di bawah air. Jadi kalau dia turun ke bawah, dia adalah negatif. Jadi negatif 35.7 meter. Okey, jadi maklumat pertama yang kita dapat ialah kedudukan asal. Okay, buat catatan. Okay, keluarkan maklumat yang pertama. Kedudukan asal ialah negatif 35.7 meter. Okay, perlu tulis negatif ya sebab dia kedalaman. Okay, kedalaman maksudnya dia berada di bawah. Okay, itu maklumat yang pertama. Okay, maklumat yang kedua. Kapal selam itu menyelam 2.55 meter setiap minit selama 20 minit. Okay, apa maksud dia? 2.55 meter setiap minit selama 20 minit. Maksudnya dia turun lagi ke bawah. Setiap 1 minit dia akan turun sedalam 2.55 meter. Okay, negatif lah kan sebab dia turun ke bawah. Okay, negatif 2.55 meter untuk 1 minit. Itu 1 minit. Kalau 20 minit macam mana? Maksudnya kamu kena darab 20 lah. Okay, jadi ini kita boleh katakan dia jarak menyelam. Okey, jarak menyelam. Dia turun lagi ke bawah. Okey, jarak menyelam negatif 2.55 meter. Okey, ini untuk 1 minit. Jadi kalau 20 minit darablah 20. Okey, ini jarak menyelam. So ini dalam meter. Okey, jarak dia selama 20 minit. Okey, kemudian kapal selam itu bergerak 17.6 meter ke atas. Okay, dia turun selama 20 minit tu. Kemudian dia naik balik. Dia naik balik ke atas sejauh 17.6 meter. Kalau naik maksudnya apa? Positif atau negatif? Mestilah positif. Okay, jadi ini kita boleh katakan dia jarak bergerak ke atas. Jarak bergerak ke atas iaitu positif 17.6 meter. Jadi kita dah kumpulkan ketiga-tiga maklumat yang diberi. Daripada maklumat yang kita dah kumpul itu, sekarang kita boleh kiralah apakah kedudukan akhir kapal selam itu. Dia suruh kita cari kedudukan akhir. Jadi tulis kedudukan akhir. Tambahlah semua ni. Mula daripada kedudukan asal negatif 35.7 tambah jarak dia menyelam. Letak dalam kurungan negatif 2.55 darab 20. Unit tak perlu tulis. Unit mm meter dia tu tak perlu tulis. Hanya tulis nombor saja. Kemudian tambah jarak bergerak ke atas tambah 17.6. Sekarang ini ialah gabungan operasi. Untuk selesaikan soalan gabungan operasi, kamu mestilah ikut tertib operasi. Macam biasalah kalau ada kurungan dahulu, diikuti dengan darab atau bahagi dan tambah atau tolak. Jadi soalan ini kita nak selesaikan mana dulu? Kita selesaikan kurungan ini dahulu. Kita selesaikan kurungan ni. Kita yang depan kita tulis balik. Negatif 35.7 tambah. Dalam kurungan ni tekan kalkulator. Negatif 2.55 darab 20. Tekan. Dapat berapa? Dapat negatif 51. Kenapa negatif ini cikgu letak dalam kurungan? Sebab dia negatif lah. Kita letak dalam kurungan sebab dekat luar dia ni ada tanda positif. Ada dua tanda positif dengan negatif. Jadi satu tu kena letak dalam kurungan. Kemudian yang belakang kita tulis. Sambung 17.6. Sekarang
kita nak selesaikan yang mana? Apa operasi yang terlibat seterusnya? Okey, kita ada operasi tambah. Okey, yang tambah. Tapi tengok yang sini dulu. Ada dua tanda di sini. Okey, macam cikgu dah bagi tahu sebelum ni, kalau ada dua tanda, mesti jadikan satu tanda dahulu. Jadi, kalau positif dengan negatif, jadi apa? Jadi, negatif. Okey, jadi langkah seterusnya, kamu tulis balik. Negatif 35/7. Okey, tadi tambah dengan tolak ni, positif negatif ni jadi negatif. Okey, jadi negatif 51 tambah 17/6. Okey, seterusnya nak selesaikan yang mana? Selesaikan, okey, kita ada tolak dengan tambah. Jadi kita selesaikan tolak dululah sebab tolak berada di sebelah kiri. Selesaikan dua yang pertama ni. Okey, tekan kalkulator. Tekan kalkulator, negatif 35/7 tolak 51 dapat berapa? Dapat negatif 86/7. Kemudian yang belakang dia tulis balik tambah 17/6. Okey, yang terakhir tekan kalkulator. Okey, cikgu tulis kat tepi sebab dah tak muat tempat kat situ. Tepi dia sama dengan negatif 86/7 tambah 17/6 dapat berapa? Dapat negatif 69/1. Okey, yang terakhir baru kamu tulis unit dia meter. Okey, itu saja pelajaran kita pada kali ini. Diharap kamu semua faham apa yang telah cikgu sampaikan di dalam video cikgu ini. Terima kasih buat yang menonton. Bye.